Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda bersiaran bersama kami berdua. Saya Azra Mokhtar dan rakan pengacara saya. Saya Yana Samsudin. Dan jangan lupa temu janji anda pada hari ini. Selama 1 jam. Jangan tukar tau. Bagi tahu jiran-jiran sebelah mak. Bagi WhatsApp. Sebab kita akan berdiskusi mengenai topik-topik wanita. Mungkin ada yang tertanya-tanya program apa ni kan? Ini merupakan program bual bicara terbaru terbitan RTM iaitu Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Yes. Banyak penampilan menarik yang akan kami bawa kepada anda selama 1 jam ini kan Yana. Kita ada tetamu jemputan, kita juga ada pengisian-pengisian macam parodi, me time dan macam-macam lagi. Jadi anda terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Jom kita duduk. Lebih baik kita duduk. Kita dah cantik-cantik ni kan. Sebenarnya kan, kita bukan setakat saja boleh mengetahui perkembangan daripada siaran bersiaran langsung ni kan. Okey, boleh juga mengikuti Iris Wanita di laman sosial kami. Kita orang ada Facebook, kita orang ada TikTok, kita orang ada Instagram, kita orang ada juga YouTube. Dan kalau ada pandangan-pandangan, apa kita boleh jadi buat? Jadi kepada anda yang mungkin ada pandangan ataupun feedback yang hendak diberikan kepada kami, anda boleh email kepada kami di iris.wanita@gmail.com. Okey, baiklah. Ni Yana, seperti yang kita tahu, wanita ni sumber inspirasi. Wanita kau yang teristimewa, itu antara tajuk topik utama kita pada hari ini kan wanita Yana. Jadi kita nak jemput tetamu kita ke? Belum lagi. Kita rahsiakan dulu. Kita rahsiakan dulu sebab tetamu kita, kalau kita nak tahu lah, kalau para penonton nak tahu, penonton kenal kita punya Iris ni sebenarnya kita akan ada ikon. Ikon ni kira tetamu jemputan yang kita akan jemput, tapi dia orang punya profil kan macam ni. Lain daripada lain, terbaik dan boleh memberi inspirasi kepada anda semua, insya-Allah. Ini memang janji kami dalam Iris Wanita. Okey, Ana, tapi sebelum tu kita juga nak wawarkan kepada penonton. Mungkin ada di antara anda yang tengah memasak, tengah sibuk, tak sempat untuk menyaksikan Iris Wanita bermula 11 pagi ini. Anda juga boleh menyaksikan ulangannya di saluran Best bermula 4 petang nanti. Jadi tak ada alasan lah untuk tengok kami berdua di Iris Wanita. Okey, sebelum kita memperkenalkan tetamu jemputan kita yang cukup istimewa hari ini, Yana, kita nak tengok dahulu parodi yang telah disediakan mengenai wanita. Kau terlalu istimewa, kasih dan sayangku terpancar, terindah Tuhan lemaku. Apa yang terindahnya? Ada bang, saya tengok bunga ni cantik sangat. Dia macam ni tahu, macam wanita. Yelah, awak bukannya nak hargai diri saya pun. Sebab itulah saya menyanyi ni, nak hargai diri sendiri. Sebagai wanita, sebagai seorang isteri. Apa yang istimewanya? Macam saya. Saya seorang isteri, dalam satu masa saya boleh buat banyak kerja. Apa yang awak buat? Apa yang saya boleh buat? Contoh bang, contoh. Pertama, saya boleh memasak nasi goreng sambal siap. Saya boleh buat kerja rumah. Saya boleh mengemas rumah. Saya boleh menjaga anak. Semua benda saya boleh buat dalam satu masa, okey? Lelaki boleh buat apa? Suami boleh buat apa? Apa yang dia boleh buat? Bang! Mana awak ni? Itulah saya kata. Macam ni lelaki kan dah kata. Dah tahu tidur hilang. Itulah lelaki. Semua benda wanita. Semua benda perempuan je boleh buat kerja. Lelaki boleh buat. Tengok tu Yana, wanita dengan bebelan memang tak boleh dipisahkan. Tapi sebelum tu Yana, dia pun menyanyi, saya pun nak menyanyi juga. Boleh. Wanita, engkau bulan, engkau juga suria.
Pernah dengar tak lagu tu? Pernah. Itulah lagu khas untuk wanita. Memang banyak. Sebenarnya wanita ni adalah makhluk yang sangat-sangat istimewa. Termasuk kalau kita tengok cerita Paridi tadi, bukan wanita saja, sebenarnya lelaki pun hebat juga. Sebab yang hebatnya lelaki dalam cerita tadi tu, dia boleh hilangkan diri. Betul bilang kan? Tapi betul lah, walaupun popek tu, wanita popek-popek tu, tapi dia buat kerja. Kalau semua tak jalan. semua jalan. Dia buat dalam satu masa. Betul. Memasak tadi kan. Macam-macam boleh dilakukan. Hebat, Yalah, kita pun dah tak sabar-sabar ni nak jemput kita punya tetamu istimewa. Sebab ada kena-mengena lah cerita tadi tu. Siapa agaknya tetamu istimewa kita ni? Kita nak jemput juga ni. Sekarang ni kita akan jemput Profesor Madya Dr. Farahani Imran selaku pakar runding, Ketua Bedah Plastik dan juga Pensyarakanan UKM. Selamat datang, Prof. Salam. Salamkan semua. Prof. Nampak? Kita semua matching baju labo you. Yes. Wanita. Happening kan. Allah, seronoknya kita ada Prof hari ni kan. Jumpa Salam semua. Tahniah diucapkan kepada Yana dan Zura you. For sure. Yes. And you hari ini. Kita pun teruja juga dapat nak interview Prof ni. I teruja diinterview oleh you. Cik jangan ni kena belanja Milo Ais Okay. So kenapa kita sebenarnya kan, apa yang relate-nya episod pertama pula tu ni kan. Bersiaran kita pun jemput Prof kan. Orang tahu ni Prof. Mungkin ramai yang tak tahu. Okay, Prof, okey, apakah sejarah Prof? Kalau kau nak tahu, Prof ni adalah bekas atlet gimnas Malaysia. Dan pernah memenangi pingat emas di Sukan SEA Manila pada tahun 1992. 91. Ini dah berusia you. Dah berusia tapi age is just a number kan? Tak nampak langsung. Masih kekal cantik dan elegan. Cantik. Posture masih lagi okey kan. Tapi sekarang ni beliau juga seorang pakar runding, Ketua Bedah Plastik dan Pensyarakanan UKM. Okey, so kita nak tanyalah soalan. Kita terus direct lah. Dari bermulanya dari seorang gimnas dan menjadi pensyarah kepada Pensyarakanan UKM. Mengapakah Prof memilih Kerjaya? Bila boleh saya katakan dalam pemilihan Kerjaya ini banyak didorongi oleh chip untuk berkhidmat demi negara. Dan saya tak cakap ni semata-mata sebab saya di bangunan RTM sebab saya kalau tengok hayat saya dibesarkan oleh ibu saya, Puan Aminah Sirajuddin, orang Batu Pahat. Jadi geng-geng Johor di sini. Kampung saya. Biar betul. Biar betul. Yompeng. Tengok ni jejak kasih kat sini terus. Nanti lepas ni kita kena lihat. Saya kita boleh tanya sama. Zura orang mana Zura? Saya orang Perak. Ayah saya orang Perak. Kebetulan pula saya cakap ada chemistry. Sebab kita jemput ni. This is the vibe. Pusing kat situ je. Sorry, I patut jawab soalan yang tadi. Okey, sorry. Jadi sebenarnya oleh ibu saya yang beliau dulu ketua pengawas, head girl daripada TIGS, Temenggung Ibrahim Girls School. Dia dah dapat ciri-ciri sebagai seorang ibu di sana. Okey. Lepas tu beliau telah membesarkan saya dan abang saya Dr. Amar Imran yang juga berkhidmat di HKL. Dua-dua penjawat awam you. Lepas tu dia masukkan kita dalam sukan-sukan, aktiviti seperti tenis, ballet, seni dan juga ada pengaruh daripada tak tahu mungkin Yana dengan Zura masih muda tapi siapa-siapa kenal arwah Mustafa Noh, seniman negara, itu adalah bapa saudara saya. Dan itu sebabnya hidup saya ni banyak ada sukan, ada seni dan ada perubatan. Jadi chip untuk khidmat demi negara daripada budak kecil sebab daripada zaman atlet negara dibawa terus kepada zaman pembelajaran dan kepada zaman berkhidmat sebagai pakar bedah. Tapi my free time pun saya guna untuk berkhidmat dalam pakai topi yang berbeza yang saya rasa kita boleh huraikan kemudian lah. Sorry jawapan agak panjang. Tak lengkap dah tu. Kalau perjalanan tu 20 tahun punya pengalaman lebih dah merangkumi dalam masa 3 minit. Saya Yana nak tahu saya dah berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dah masuk 16 tahun. Kalau ada anak dah masuk SPM you. Tapi saya agak bangga sebagai seorang penjawat awam dan saya bertuah, saya amat bertuah diberi peluang untuk berkhidmat demi negara dulu sebagai atlet dan sekarang sini dan dapat hang out dengan you guys hari Ahad. Okey Prof, kenapa Prof memilih Kerjaya sebagai seorang doktor selepas menamatkan menjadi seorang gimnas Malaysia kan? Kenapa Prof memilih Kerjaya sebagai seorang doktor? Well, so dulu sukan saya sukan Jim Rama itu adalah satu
gandungan daripada sports and arts, sukan dan kesenian. Yeah. Kalau dia banyak ribbon dia. Yeah. Tu zaman saya dia banyak seni. Sekarang ni dia yes, exactly. Dia irama, ada jalan ceritanya. Sekarang dah beza sikit. Sekarang dia flexibility lagi. Tapi tu interview yang lain. Okay. Tapi dari sana, sekarang pula saya buat bidang plastik dan reconstructive surgery. Dan plastik ni bukan estetik saja ya kawan-kawan. Estetik ni, plastik surgery ni adalah bidang rekonstruktif. Kanak-kanak cleft yang dilahir dengan cleft, orang dengan tumor kanser di kulit, trauma, kebakaran. Itu sebenarnya saya buat the humanitarian side of plastic surgery. Saya bertuah dapat berkhidmat macam saya kata Kira dekat dari hati lah kan. Rasa macam nak membantu. Betul. Dan masyarakat. plastik surgery ni Ana adalah gabungan. Tadi saya kata sukan dengan sains kan, sukan dengan seni. Ini pula sains dengan seni. So saya bertuah sebab seni tu memang is a common thread. Sebab warisan kita penting, budaya kita penting. Beauty, kecantikan. Tapi dengan integrity. Ni penting. Prinsip hidup saya simple je. Ada 4. Ethics, principle, integrity, courage. Etika, prinsip hidup, courage dan principles. I pernah dengar ada kan dekat IG kadang-kadang ada reels kan. Ada satu kelas ni ada satu penceramah ni kata biar kita miskin asalkan kita berprinsip. Wow. Wish. Kita miskin asalkan berprinsip. Tapi tak ramai boleh faham dan menghayati tu. Bukan senang ya sebab kita di Malaysia ni semakin besar jurang perbezaan. Tapi tak apa, kita boleh, inilah tugas kita yang sedar untuk mengembalikan prinsip dan juga adat-adat kan. Yes, itulah kita banyak kita korek ni. Banyak sangat ni. Okey, kita nak tanya. Sejak usia muda kan doktor mula menyumbang jasa kepada negara sehingga kini masih setia menumpahkan bakti kepada negara. Ini kita dah tanya dah. Tapi paling penting kita tak nak tanya soalan ni. Kita nak tahu siapakah pendorong utama sebenarnya. Betul. Saya macam saya sentuh tadi, ibu saya iaitu Puan Aminah Sirajuddin. Tak boleh tekankan orang Batu Pahat sebab ni penting ya sebab pada para penonton ya. Kita ada masalah di Malaysia. Orang yang rasa diorang tak seberapa. Jadi mereka tak ada ambition, diorang tak boleh visualize ya. Lepas ni kita akan bertuah jumpa dengan satu lagi guest yang hebat juga. Tapi ibu saya nak tekankan ibu saya dibesarkan di Batu Pahat. Dilahirkan, dibesarkan di Batu Pahat dan diberi peluang yang sama seperti orang lain. Tapi beliau telah dengan integriti, tak pernah jatuhkan maruah orang lain. Dia bekang pada prinsip yang baik dan betul. Orang baiklah. Pada basicnya orang yang baik. Okey? Tak pernah nak mengumpat, tak pernah nak jatuhkan orang lain untuk menaikkan dia. Dan dia telah menghasilkan saya dan abang saya. Dan abang saya orang yang baik juga. Dr. Amar Imrani, dia orang HKL semua kenal dia. Orang Putrajaya, quite a lot of people pun know dia. Dia peramah orang dia. Dia macam Star Piramli dengan Mustafa Noor combine. Bila kata pendorong tu, dalam hidup ni kan, kita diinspirasikan oleh ramai orang. Kan? Tapi kalau nak jawab soalan tu, boleh saya katakan ibu. Ibu, abang saya, arwah ayah saya dan suami saya. Saya PJJ tau. Suami saya. Sekarang? Yes. Sini dengan Ireland. Okey, kita akan korek PJJ tu. Kita nak tahu banyak lagi daripada Prof. Tapi sebelum tu apa kata kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Cantik, manja, happy. Sayang, cinta, entahlah. Lemah lembut, penuh kasih sayang. Cantik, pandai, kemas. Kagum, respect as a ibu dan in terms of bahagian career, Complicated, keliru, emosi. My mom. My mom,
Yang pertama mak lah, kedua bini lah. Mak. Ibu saya. Satu saya punya mak. Satu lagi saya punya isteri. Ibu. Of course mak saya bang. Haslina binti Munir mak saya. Dia yang paling saya kagumi lah. Kalau tak dia ajar saya masak, saya takkan jadi seorang chef lah hari ni. Kembali lagi dalam rancangan Iris Wanita dan anda masih bersiaran bersama kami berdua. Saya Azura Mokhtar dan juga rakan penyampai. Saya Nasa Sudin. Dan kita ditemani oleh kita punya tetamu istimewa iaitu Dr. Farah. Okey, doktor, tadi tengok tak macam mana dia cakap wanita suka dimengerti, konflik, betul Keliru. Keliru. Yelah. Tapi itu adalah kehebatan bukan saja wanita tapi Hawa dan Adam. Because ada pelbagai perbezaan kan. Kita bukannya satu jenis. Kalau tak, life is boring. Yes, saling melengkapi. Saling melengkapi, yes. Itulah kita nak sambung tadi soalan saya. Tadi cerita ada PJJ kan. Jadi kita nak tahu mungkin ramai penonton di luar sana pun ada juga yang PJJ. Sebab hari Ahad tak tahu nak buat apa, PJJ. Tak boleh nak balik pergi jumpa suami kan. Okay, jadi kita nak korek sikit lah. Okay. Macam mana begitu positifnya menjalani kehidupan sebagai suami isteri yang jarak jauh bukannya? Sebab saya boleh kongsikan kita permulaan memang bersama. Lepas tu saya membuat keputusan untuk balik berkhidmat demi negara sebagai doktor kerajaan. Masa tu saya baru habis di Dublin, Ireland. So jauh bukan KL dengan Perlis Kalau dalam negeri tu kita kata setiap minggu kita boleh berjumpa, boleh balik, tapi ni di luar negara kan. Yang kelakar bila ada doktor-doktor saya ke staff saya kata, Prof, saya pun PJJ juga. Kata, you PJJ mana? Sini dengan Johor. I kata, yelah tu PJJ. Tapi tak, kita joking je lah. Tapi ini adalah, saya rasa semua ni adalah pilihan hidup masing-masing. So suami saya, dia berkhidmat demi negara dia buat masa ni. Saya pun berkhidmat demi negara di sini. Dan of course dengan gejala COVID, kita tak dapat jumpa. And then, so dia tak dapat masuk Malaysia dah 2 tahun je. Tapi dalam sebulan lebih dia akan datang. Jadi saya excited. So tapi ini adalah kita kata sacrifice. Nak kata demi negara, ya. Tapi saya boleh je resign. Lepas tu pergi ke sana, ya. Tapi bukan tak ada orang boleh buat kerja saya, bukan macam tu. Tapi saya balik kepada jawapan pagi tadi. Chip untuk berkhidmat demi negara tu amat kuat. Dan kebanggaan sebagai penjawat awan yang berintegriti tu, tak tahu mungkin saya pelik kot. Saya memang nak berkhidmat demi rakyat. Sayang kepada rakyat daripada zaman atlet dulu sampai sekarang. Dan nak menegakkan integriti di mana yang boleh. So balik pada PJJ ni, kita tengok perspektif. Pada saya, mungkin akan ada masa bila kita boleh bersama. So insya-Allah tak lama lagi. Tapi itu mungkin interview seterusnya lah kot. Sekarang ni kita masih berkhidmat untuk negara masing-masing dan faham tugasan masing-masing. Amanah. Amanah tu penting. Yang saya nak tekankan di sini, amanah yang diturunkan, diberi kat saya. Saya want to do our best kan? Itulah PJJ. Itulah, nampak? Begitu positif sangat. Okey, sebenarnya cerita pasal jarak jauh tapi hubungan masih ada. Tetapi kita ada satu lagi tetamu cukup istimewa. Wanita yang hebat. Orang kata wanita besi ni. Kerana macam Prof mungkin masih ada bersuami, tetapi tetamu kita ini pernah menjadi ibu tunggal. Ditinggalkan oleh suami. Kita nak jemput tetamu istimewa kita. Puan Zura Ashikim Zulkifli. Seorang silakan Puan. Selamat datang. Boleh jemput-jemput. Gitu dia. Silakan. Okey. Assalamualaikum Puan, sihat ya? Puan Zura Ashikim. Terima kasih jemput saya ke studio ni untuk program pertama Iris Wanita. Itulah, terima kasih. Kita memang nak menghimpunkan wanita-wanita hebat dan memberi inspirasi kepada penonton-penonton kita. Tapi ini bukan hebat lagi dah. Saya rasa ni permata. Betul-betul kuat ni. Permata dah. Kata tadi kita kena belanja dia Milo Ais. Lepas ni. Lepas ni. Teruskan Pak. Sorry, kita tanya. Jadi kita dah Puan ada Zura Ashikim lah. Seperti yang kita tahu, kita pun dah buat research juga sebenarnya. Betul. Puan kan. Puan pernah menjadi ibu tunggal, ditinggalkan dengan 5 cahaya mata, dan ketika itu anak Puan yang paling kecil berumur 3 tahun. Bagaimanakah Puan menguatkan diri untuk meneruskan kehidupan sebagai ibu tunggal? Bukan mudah sebenarnya. Dan ketika itu berusia 41 tahun. Lalu orang kalau dah usia macam tu dah rasa macam punahlah hidup. Macam dah tak ada harapan masa depan. Kan? Ya, betul tu. Sebab
ketika orang lain semua dah stabil dengan keluarga kan, dah ada segalanya pada usia 41 tahun, biasanya keluarga dah mula stabil, pekerjaan dah stabil, career dan sebagainya. Saya perlu memulakan kehidupan semula daripada tak ada apa-apa, sebab saya pernah bekerja tetapi melepaskan kerjaya kerana tuntutan keluarga, dan anak saya yang paling kecil berusia 3 tahun masih minum susu pakai pampers dan belanjanya sangat besar, dan saya tak ada pekerjaan. Saya bingung seketika macam mana saya nak memulakan kehidupan saya masa tu. Jadi saya macam terduduk dan saya ambil masa sekitar 3 bulan jugalah baru saya boleh kumpul balik kekuatan saya. Tak mudah sebenarnya, memang sukar. Pada ketika itu Puan, apakah reaksi anak-anak Puan bila macam mengetahui kehilangan bapa, tiba-tiba ditinggalkan sebegitu rupa? Macam kita dah tahu kan, kalau anak-anak kecil ni sentiasa mencari ayah. Kalau ayah tak ada, cari ayah. Tak ada mak, cari mak. Jadi bagaimanakah Puan memastikan anak-anak Puan ini emosinya berada dalam keadaan yang stabil pada ketika itu? Anak saya yang besar tak susah sangatlah untuk saya jelaskan, sebab mereka membesar dalam situasi keadaan rumah tangga yang mereka lihat sendiri apa yang berlaku. Jadi mereka lebih mudah faham dengan saya tak perlu jelaskan kepada mereka. Tapi anak saya yang 3 tahun tu macam setiap hari dia tunggu ayah dia pulang. Jadi agak menyedihkan, sebab saya hari-hari terpaksa macam berbohong, bagi tahu yang ayah dia pergi kerja, akan balik nanti kan. Jadi dia ternanti-nanti. Jadi benda tu menyedihkan untuk ibu. Memang naturally kita akan sedih lah untuk anak-anak macam tu. Jadi menjadi ibu dalam situasi macam tu memang memerlukan kekuatan rohani, mentally, semua kena kuat. Apa yang detik-detik yang paling tak boleh lupa lagi ketika itu? Yang paling saya tak boleh lupa adalah kerana saya tak mampu menyediakan makan-makan macam orang-orang lain kan dekat rumah. Hampir setiap hari tahu saya masak nasi goreng berencahkan ikan bilis. Ikan bilis tu pada saya lah, pakai sikit pun dia macam dah sedap buat perencah nasi goreng kan. Jadi saya masak hari-hari, masak nasi goreng ikan bilis dengan telur. Sampai satu hari anak saya yang kecil tanya, dia kata, "Mami, tak boleh ke kita makan lauk lain?" Dia kata. Jadi saya sedih sangat. Saya terfikir macam ya Allah, sedih, memang menyayat hati. Itu saya paling tak boleh lupa. Lepas tu setiap kali macam ada banyaklah cabaran, macam setiap kali contohnya nak ambil buku laporan pelajar anak-anak, orang lain pergi bersama pasangan, dan saya ada 4 orang anak. Saya terpaksa beratur dekat 4 kelas. Kadang-kadang keadaan tak mengizinkan untuk saya, macam bila saya dah dapat kerja, saya tidak boleh macam ambil cuti. Ada masanya kita ambil half day, dan lepas tu banyak cabaran bila pulang ke office nanti disindir kerana lambat pulang. Benda-benda tu sangat menyedihkan lah. Tapi yang bab makan tu memang saya ingat sampai hari ni. Okey, Prof. Pandangan Prof sendiri tentang kekuatan ibu tunggal yang menjaga anaknya sehingga 5 orang, bukan perkara yang mudah. Ada pandangan Prof macam mana? Saya rasa apa yang nak panggil Zuria je okey Cik tak tahu nama penuh Cik. Tapi Cik Zuria apa yang Zuria cakap tadi tu banyak mencerminkan ibu saya yang saya sebut tadi. So saya rasa agak unik gabungan hari ini, sebab apa yang Zuria ceritakan saya banyak dapat imbas balik dengan apa yang saya lihat sendiri dengan mak saya. Ya, sebab ayah saya dulu sibuk bekerja, ya. Dia pun berkhidmat. Dia dulu dia yang mulakan program telinga hidung tekak untuk UKM. Jadi sibuk bekerja. Mak saya bekerja di Subang masa tu. Nak ambil saya hantar untuk training, ambil dari sekolah. Dia tak naik bas. Jadi ni semua ni adalah sacrifice seorang ibu lah, Cik. Macam ni lah. Okay. So itulah pendapat saya yang saya yalah, it's wonderful, dan anak-anak Zuria takkan lupa apa yang dalam 20 tahun anak Zuria pula duduk kat sini akan beli temu duga. Amin. Dan mungkin akan sebab ini kitaran hidup. Betul tak? Betul. Jadi walaupun saya baru jumpa Zuria, saya tengok kata-kata Zuria pun datang daripada tempat yang baik dan ikhlas. Dan ini nampak dicerminkan dalam how you care for your anak-anak. Cik, kan? Saya rasa macam naturally lah. Woman tu, dia memang, wanita memang dekatlah, penuh dengan kasih sayang. Dekat dengan anak-anak. Okey, ketika itu Puan Zuria, ketika itu Puan terpaksa pernah dihalau keluar daripada rumah sewa kerana tidak mampu untuk membayar sewa.
Bagaimanakah Puan bangkit untuk bekerja, memandangkan anak pun masih kecil. Jadi bagaimanakah Puan membahagikan masa untuk mencari rezeki dan juga membesarkan anak-anak pada ketika itu? Itu adalah salah satu perkara yang saya fikirlah ketika saya hari pertama saya bergelar ibu tunggal tu. Saya fikir kalau fikiran saya panjang dan macam orang biasa yang kita berfikir ni, saya fikir macam kalau saya cari pekerjaan, siapa nak jaga anak saya? Lepas tu saya ni nak kerja apa? Saya dah lama dah berhenti kerja. Siapa nak ambil saya bekerja dengan anak 5 orang? Saya tak ada kenderaan ketika tu, jadi sangat susah lah. Dan saya berfikir-fikir, saya menyusun-nyusun seperti angan-angan lah. Kalau saya bekerja nanti, saya nak simpan wang macam ni kan. Saya berfikir-fikir macam tu. Tapi saya kuatkan hati, rezeki tu Allah Ta'ala berikan. Mungkin kerana ketika saya bergelar isteri, kita berikan khidmat sebagai isteri tu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Lepas tu mungkin Allah Ta'ala gantikan segala apa pengorbanan kita tu. Apa yang menyebabkan turning point tu? Tiba-tiba boleh bertukar. Mula tak kuat, lepas tu tiba-tiba mendapat kekuatan. Jadi kuat. Bukan tidak kuat sebenarnya. Bertahan dalam rumah tangga yang tidak membahagiakan tu adalah memerlukan sangat banyak kekuatan dan kesabaran. Kita kuat tetapi kita tidak menggunakan lebih power lagi untuk melangkah. Macam kita was-was. Bolehkah kita hidup seorang diri ni macam ni kan? Tapi sebenarnya of course anak-anak lah. Anak-anak itu adalah punca kekuatan wanita. Kita nak tengok mereka lebih berjaya. Tak mahu lagi mereka macam duduk dalam tekanan yang mereka hidup selama ni. Nak mereka ada kehidupan lebih baik, meneruskan persekolahan, nak memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Itu adalah the biggest point, the big why. Kenapa Ketika saya? itu anak umur 3 tahun, sekarang umur dah berapa yang paling bongsu? Yang paling kecil tu sekarang dah 14 tahun. 14 tahun. Macam Yana, macam Puan Zuri sendiri ditinggalkan suami. Tetapi ada juga wanita di luar sana yang mungkin mengalami masalah rumah tangga tetapi sukar untuk membuat keputusan untuk meninggalkan situasi toksik tersebut kerana memikirkan anak-anak, memikirkan masih ada perasaan sayang kepada suami. Tetapi mereka ini perlu mengetahui hidup di dalam keadaan yang toksik itu sebenarnya adalah lebih teruk berbanding jika kita keluar daripada keadaan tersebut, Yana. Baiklah, kita nak bincang lagi, kita nak tanya soalan lagi banyak, tapi kita perlu berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Nak duduk kat rumah, jangan siapa-siapa kacau, tak ada siapa pun kat rumah, nak layan K-drama sampai esok, sampai bila-bila, sepanjang me time tu. Okey, kalau me time saya suka enjoykan diri saya sendiri, macam reward diri saya sendiri. Lepas saya kerja je, saya reward saya sendiri. Saya beli je apa yang saya nak, makan apa yang saya nak. Benda yang kita suka, hobi, especially passion kita. Contoh saya suka hiking, saya pergi travel and jogging. Kebiasaannya me time untuk saya pergi jalan-jalan. Ataupun saya pergi spa, saya pergi shopping. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Iris Wanita. Tadi kalau kita tengok tadi, me time, saya nak ni, saya suka buat ni, saya buat sini kan. Ada juga saya bertemu ramah orang kan. Dia orang kata me time dia cuci tandas. Betul. So apa saja, driving, memasak, apa saja yang boleh menyenangkan hati dan menenangkan akal fikiran. Tapi kalau sebenarnya kita nak perkenalkan, ini adalah segmen yang segmen me time ni. Sebenarnya kita perlukan pandangan juga pada para penonton. Kalau ada pandangan, boleh email kepada kami. Kan? Apa yang mungkin anda nak berkongsi me time anda bersama kami, anda boleh emailkan kepada iris.wanita@gmail.com. Jadi kita boleh berkongsi-kongsi pandangan. Okey, Yana, kita nak tahu juga me time Prof dan juga Puan Zuri, apa dia? Mungkin kita Zuria dulu sebab Zuria dengan anak dia. So mungkin mungkin boleh kongsi penonton dulu dan I kemudian. Silakan. Okey, walaupun saya ada anak, tapi me time saya buat masa ni saya
cukup suka pergi scuba diving dan suka saya pergi hiking. Dan me time saya juga adalah apabila saya dapat keluar dengan anak-anak lah, of course macam Prof kata. I rasa itu the best me time because previously sebelum ni kita tak dapat macam menikmati macam waktu untuk duduk dekat tempat yang tempat-tempat yang selesa, memberikan keselesaan kepada anak-anak, bawa mereka bercuti dan sebagainya. Jadi sekarang bila kita boleh pergi macam baru-baru ni saya bawa mereka ke 5 anak saya, salah satu dari hajat saya dari dulu lagi sempat pula sebab saya dapat bawa mereka ke tanah suci. Jadi itu adalah antara momen terbaik yang saya rasakan, yang saya tak pernah sangka dapat buat semua tu. Daripada saya susah dulu tak ada apa-apa kan. Alhamdulillah. Jadi itu adalah me time lah bagi saya. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah dapat bawa pergi anak semua pergi ke ni umrah. Ni kalau Prof pula macam mana Prof? So saya ni jawapan saya mungkin agak pelik pada penonton dan juga pada Yana dan Zura. Saya sekarang ni dalam proses menghabiskan PhD saya. PhD saya tu untuk siapa-siapa yang tak tahu, PhD ni dia memerlukan masa dan macam Yana sini cakap tadi, nak menenangkan fikiran, komitmen yang tinggi. Dan saya terpaksa menolak banyak social. Saya ni sebenarnya dah dalam beberapa tahun ni agak anti-social. Tak jumpa dengan kawan. Sebelum ni memang terlibat banyak dengan sukarela lawan kan? Tapi itu yang saya nak tekankan. So me time saya ni, saya gunakan halakan kepada aktiviti sukarelawan. Macam saya berkhidmat dengan Adamas, dengan Kementerian Belia dan Sukan, Indeks Budaya Sukan Malaysia. Jadi itu sebenarnya me time saya. Itu sebab saya kata pelik sikit. Sebab my me time ni bukan I duduk seorang dan macam ni. Of course, time solat is me time. Tapi saya menggunakan masa dengan orang yang baik. Seorang yang baik memberi saya semangat. Sebab dalam 2-3 tahun ni, macam Zuria ada terangkan lumrah hidup dia. Untuk saya, 2-3 tahun sebelum ni adalah yang paling susah dalam hidup saya. Tapi kita tak boleh huraikan mungkin di sini. Tapi cukup untuk saya katakan hasad dengki, hasad fitnah telah melanda dari segi profesional, dari sukan dan di segi kerja. Maknanya saya tak faham dan banyak hilang kepercayaan. Kita tak dapat lari daripada perkara tersebut. Tak dapat lari, betul. So apa Prof buat? Dan itulah, so bila kita lemas, saya rasa Zuria pun dalam masa tu mungkin rasa lemas. Dalam hidup ni kita, para penonton dan juga Yana dengan Zura, bila kita lemas tu, kadang-kadang kita tak ada cara keluar. Kita mungkin rasa macam tak ada orang faham kita. Tapi Allah Maha Esa. Kalau ada seorang yang jahat, ada 10 orang yang baik. Ya, dalam hidup macam tu. Dan kadang-kadang dalam koridor kerja orang akan jumpa. Farah lama tak jumpa. Lepas tu kita sembang. Tu akan beri semangat. I hope I'm making sense. Sebab kadang-kadang semangat kita datang dari pelbagai sumber, pelbagai sudut. Dan saya balik pada me time tu, masa dengan pelajar saya di UKM adalah masa yang saya paling, saya boleh kata saya happy. Sebab bila dengan pelajar, tak tahu, mendidik. Sebab kita memang jadi suka mendidik. Suka mendidik dan memang dia orang baik, kita orang baik. Pada hakikatnya orang baik. Jadi bila kita tak ada toksik. Macam Zura sini cakap tadi, bila keadaan toksik, dia akan menoksikkan kita. Jadi kita pun akan turut serta hidup dalam keadaan macam tu. Itu yang menyebabkan kita punya minda pun turut orang kata menjadi kacau kan. Okey, Prof, me time. Memang semua antara kita memang memerlukan me time. Tapi kita pun tahu kerjaya sebagai seorang doktor, kerjaya sebagai seorang pendidik bukanlah satu tugas yang ringan untuk digalas. Bagaimanakah doktor membahagikan masa di antara me time untuk diri sendiri dan juga kerjaya? So, saya rasa prinsipal di sini yang tekankan adalah teamwork. Dan teamwork ni bukan sahaja dalam sukan dan bukan sahaja dalam kerja, bukan sahaja di keluarga. Tapi saya rasa bila kita anggap diri kita untuk berkhidmat demi masyarakat, secara langsung, secara tidak langsung, setiap kita punya keputusan adalah bukan sahaja demi masyarakat tapi it's not just you yang menanggung segala beban. Mungkin sebagai seorang ibu, Zuria pun rasa dulu ada anak 5 kan. Jadi mungkin anak lain tengok mama semacam. Jadi mungkin diorang, you kena communicate kan. Zuria tak duduk diam-diam, lepas tu muka murung. Anak pun tengok mama sedih, diorang pun sedih. Jadi dalam hidup ni kita kena ada berkomunikasi. Tapi sebelum tu, saya just nak kongsikan dengan penonton, yang paling penting adalah ni. Kita pegang cermin pada diri sendiri. Bila orang kritikkan kita, jangan terus nak gaduh.
Jangan. Muhasabah diri. Baru nak cakap, ini macam dah dalam otak saya. Perlu ada muhasabah diri. Sebab dalam hidup kita ni kita tak perfect, betul tak? Ya? Kita tak perfect, orang lain tak perfect. Tapi kadang-kadang orang yang tak perfect tu rasa dia tu perfect sangat. Betul tak? Yang jadi masalah utama sebenarnya. Okey, Puan Zuri sendirilah pernah tak menghadapi di mana satu titik yang memang terbawah sekali, rasa betul-betul down dan kadang-kadang macam menimbulkan perasaan marah dan kadang-kadang termarah pula anak waktu ketika itu. Pernah mengalaminya tak? Okey, saya sebenarnya seorang yang susah marah. Dan kalau saya marah pun anak saya tak takut dengan saya. Okey, tapi oleh kerana saya hidup terlalu lama dalam keadaan tertekan, sangat lama, sekitar 20 tahun. Jadi dia membuatkan saya lali. Akhirnya saya jadi seorang yang kebal macam itulah. Jadi saya tak ambil tahu sangat. Kalau orang marah saya pun saya boleh diamkan diri. Orang kata apa-apa pun saya boleh diamkan diri. Seolah-olah macam ada satu shield pada saya macam tu. Satu tirai pada saya yang mana saya tidak ambil kira sangat apa yang orang cakap tentang saya. Saya rasa itu pentinglah untuk wanita supaya ada kekuatan diri dalam hati kita, supaya apa saja panggilan ke, fitnah ke, sangkaan buruk orang terhadap kita tidak akan menjatuhkan dan melemahkan kita. Jadi perlu ada semangat tu dalam hati. Kita tidak boleh mempedulikan kata-kata orang kan. Biarlah orang nak mengata apa-apa pasal kita, yang penting hanya kita dan Allah saja yang tahu siapa diri kita sebenarnya. Ambil muhasabah diri. Muhasabah diri yang penting. Jangan sering menunding jari. Tapi nak sentuh sikit tentang toxic positivity, mungkin para penonton boleh Google sendiri. Toxic positivity. Tapi Boleh? mungkin Prof boleh Kita akan kongsikan kongsi selepas ini. Kita berhenti rehat sekali lagi. Kembali lagi selepas ini. Kita telah pun sampai di blok terakhir Iris Wanita. Ya. Kita nak sambung lah soalan tadi. Kan? Sebenarnya kan tadi Prof cakap, Prof nak bagi tahu, kongsikan pasal toxic positif. Mungkin ramai ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, atau mungkin boleh remind balik toxic positif ni pentingnya dalam hidup kita. Ya, dia penting ni, macam saya kata tadi, sila Google dan educatekan diri sendiri. Tapi balik pada prinsip agama yang basic sekali, muhasabah diri, iaitu sebelum kita, macam tadi Zuria terangkan tadi, tak ada dia kata dia nak jatuhkan orang lain. Bila nak tapi yang satu prinsip yang Zuria nyatakan yang saya setuju sangat dan memang prinsip diri adalah kita tak nak orang melalui apa yang kita lalui. Kalau orang yang pernah lalui apa-apa susah, tak kisah dari rumah tangga, dari segi kerja, dari segi anak yang saya cakap direct mengguna dadah atau mengguna alkohol ke benda yang tak senonoh di luar kawalan ibu bapa. Masing-masing ada dugaan hidup. Tapi orang yang pernah lalui, dia orang takkan nak orang lain lalui sebab dia orang tahu penderitaan tu macam mana. Jadi saya just nak tekankan di sini also, sebelum kita sampai tu, sebelum tu kadang-kadang orang yang saya cakap tadi kan, orang perasan dia perfect kan. Itu agak berbahaya sebab orang akan cakap, you go girl, apa-apa you can do it, you memang betul. You betul kepala otak engkau kan, sebab tak ada ni, tak ada muhasabah diri. You kena tanya diri, adakah aksi saya menjatuhkan orang lain? Adakah aksi saya, kita dalam hidup ni tak boleh fikir kita ni je dalam kita kena tengok juga orang kiri yang kanan kita. Kita kena tengok adakah kata-kata kita itu mengguris perasaan hati orang lain. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tough, kita buat benda yang betul. Tapi once in a while, bukan nak kata selalu, sekali-sekala reflect sikit. Cuba tanya, adakah masalah tu saya sebenarnya? Cuba fikir macam ni, posing sikit. Lepas tu, sebab kalau tak, dalam hidup tu you rasa you je betul. Anak you akan tengok, mama macam ni, memang tu lah kot. Ya, kita sebagai ibu, you all semua ibu, anak you tengok you sebagai pendorong, pedoman. Tengok macam Minah ni, sayang mama sampai umur macam ni, sampai kan. Tapi you know what I mean? So we are leaders in our own life. Do you know what I mean? So the keywords is muhasabah diri untuk positive toxic. Kalau macam Puan pula macam mana? Puan menulis, share pada pembaca? Ya, saya selalu berkongsi kepada pembaca. Saya menulis menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami, tidak terlalu tinggi supaya semua peringkat wanita boleh baca dan faham dengan mudah.
Kerana saya tidak mahu wanita yang berada di tempat saya 10 tahun dulu, terduduk terlalu lama, tak tahu hala tuju ke mana nak pergi, bagaimana nak terus melangkah daripada tempat mereka jatuh. Sebenarnya ketika kita jatuh dengan kuat tu, sekuat itu kita jatuh, sekuat itu jugalah kita akan mampu untuk bangkit sebenarnya. Jadi gunakan kekuatan itu untuk wanita yang dalam rumah tangga dan mereka jatuh dan sebagainya. Jangan terlalu bersedih. Bersedih itu natural. Kita boleh bersedih, tapi untuk seketika. Kerana kesedihan yang berlanjutan tidak akan mengubah apa-apa pun dalam hidup. Tidak ada satu pun perkara di masa silam kita yang kita boleh ubah. Tetapi ambil peluang itu untuk sambung apa saja cita-cita yang ada dalam diri selama ni. Untuk lebih bagus dalam kerjaya, kepelajaran dan sebagainya. Umpamanya hidup harus diteruskan. Ya, betul. Ada kaum wanita seseparuh daripadanya kan yang bila kita memberikan nasihat, orang kata macam seolah-olah awak tidak ada di dalam situasi saya, jadi awak tidak boleh berkata demikian kerana hanya saya mengetahui apa yang terjadi pada diri saya. Tetapi hari ini kita mempunyai tetamu istimewa kita yang pernah menghadapi situasi getir, ya, di mana terpaksa bergelar ibu tunggal pada saat anak masih kecil. Jadi bila anda mendengar kata-kata semangat daripada Puan Zuri sendiri, diharapkan anda lebih kuat untuk terus bangkit dan meneruskan kehidupan. Okey, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung lah. Jadi kita nak tanya lah, kita nak minta kita nak mintalah sedikit pandangan. Mungkin sebab tajuk kita wanita kau teristimewa. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Zuraida. Untuk memberi kata. Bagi saya wanita adalah sangat istimewa, mempunyai kekuatan yang tersendiri sebab wanita ni dia lahir dengan sifat kasih sayang semula jadi kan, dan kekuatan. Ketika wanita mengandung dan melahirkan, kekuatan itu tidak ada pada lelaki. Jadi naturally wanita ni memang Allah Ta'ala jadikan memang manusia yang sangat kuat lah. Cuma kadang-kadang kita perlukan ujian untuk macam mana gali kekuatan kita. Kalau kita ada ujian, kita lagi jadi lebih kuat. Ya, jadi kuat, jadi muhasabah diri, melihat apa saja kekurangan kita di masa yang silam, memperbaiki diri, jadi lebih berani dan tabah dan lebih matang. Yang penting wanita jadi lebih matang. Ya, wanita kena jadi lebih matang. Kalau Prof dan lagi satu saya nak tambah. Saya rasa wanita mesti jadi a knowledgeable person. Itu penting. Berpendidikan. Ya, kalau Prof, saya seminit. Saya just nak tekankan, bukan, walaupun ni cerita wanita, bukan semua lelaki teruk. Dalam bahasa yang basic, bukan semua lelaki adalah orang yang ini bukan anti lelaki, ya. Tetapi saya beri example. Kita ada women leaders dalam sukan Adamas. Puan Azura adalah kita punya leader dalam Adamas. Dia adalah woman leader. Nombor 2 dia Cik Nagis juga woman leader. Mereka bekerjasama dengan laki dan perempuan untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi dalam kita punya fikiran, selain daripada matang, kita perlu terbuka. Dan macam saya kata tadi, asalkan kita ada muhasabah diri, kita dapat maju. Baru-baru dan perlukan lelaki juga dalam hidup kita. Betul. Okey, sebenarnya kita dah sampai dah perakhiran. Cerita pasal lelaki tadi sebenarnya. Jangan lupa Temu janji kita minggu depan, kita akan membawakan tetamu yang istimewa juga, seorang lelaki dan sempena dengan Hari Bapa. Memang ngam lah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Prof. Madia, Dr. Farhan Imran dan juga Puan Zuri Asikim Zulkifli. Diharapkan perkongsian kita hari ini memberikan sumber kekuatan dan inspirasi kepada wanita di luar saya. Jadi jangan lupa temu janji kita minggu depan dalam Iris Wanita Dinamik, Karisma, Inspirasi. Saya Azura Mokhtar dan Yana Samsudin melaburkan tirai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.